Bab orang yang menjual pokok tamar, pokok kurma yang ada padanya buah kurma. Pokok yakni pokok yang berbuah lah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Ibni Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang menjual pokok kurma yang telah ditakbirkan, yang telah dikahwinkan, maka buahnya adalah hak bai', yakni penjual, kecuali kalau mubta', yakni pembeli mensyaratkan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar lagi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana pokok kurma yang dibeli pokoknya, yang dibeli usulnya, yakni pokok itu sendiri, sedangkan pokok itu telah dikahwinkan, fa inna thamaraha, maka buahnya adalah hak orang yang mentakbirkannya ataupun mengahwinkannya, kecuali kalau orang yang membelinya mensyaratkan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar lagi bahawa Nabi SAW bersabda, mana-mana orang yang mengahwinkan pokok kurma kemudian dia menjual pokok itu, maka bagi orang, maka buah pokok itu ialah kepunyaan ataupun hak orang yang mengahwinkannya, kecuali kalau pembeli mensyaratkan. Dengan sanad satu lagi tu serupa juga makna hadisnya, lafaznya tidak sama tapi maksudnya sama. Itulah yang dimaksudkan dengan nahwahu. Seterusnya riwayat daripada Abdullah bin Umar lagi, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membeli pokok tamar, pokok kurma setelah dikahwinkan, maka buahnya adalah hak penjualnya, kecuali kalau pembeli mensyaratkan. Dan sesiapa yang membeli hamba, maka hartanya, yakni harta hamba itu adalah hak orang yang menjualnya, kecuali kalau mubta', yakni pembeli mensyaratkan. Dengan sanad satu lagi tu serupa lafaz dia dengan riwayat sebelum ini. Dan sanad hak akhir sekali dalam bab ni pun serupa juga dengan sanad satu lagi hak akhir itu, serupa juga isinya dengan riwayat sebelum itu. Isi dia, yakni lafaz dia pun sama. Itu sebab dia kata bimithlihi, mithlahu, maknanya lafaznya pun sama, bukan sekadar makna dia sama. Tapi tadi hak kata nahwahu, makna dia saja sama, lafaznya tidak sama. Bab larangan dari muhaqalah, muzabanah dan dari mukhabarah, dan menjual buah sebelum nyata baiknya, dan menjual muawamah, iaitu menjual selama beberapa tahun, yakni hasil apa ni, kebun. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada muhaqalah, muzabanah, mukhabarah, dan baginda melarang juga menjual buah sebelum nyata baiknya, dan tidak boleh dijual melainkan dengan dinar dan dirham, kecuali araya. Dengan sanad satu lagi juga daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, lalu perawi menyebutkan sama seperti lafaz hadis yang tersebut sebelum ini. Seterusnya riwayat daripada Jabir bin Abdullah lagi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada mukhabarah, muhaqalah, muzabanah, dan menjual buah
hatta tut'ima, sehingga buah itu boleh dimakan. Wala tuba'u, dan tidak boleh dijual kecuali dengan dirham dan dinar, kecuali araya, yakni jual beli araya. Atha berkata, Jabir mentafsirkan untuk kami, katanya, mukhabarah ialah tanah kosong yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, lalu dibelanjakan untuk tanah itu, kemudian dia mengambil daripada buahnya, yang sebahagian daripada buahnya, dan dia mengatakan bahawa muzabanah ialah menjual rutab, yakni buah tamar yang masih di atas pokok itu dengan buah tamar yang telah dipetik kailan secara bersukat. Wal muhaqalah ialah tentang hasil tani, sama seperti yang tersebut tadi juga, yakni sama seperti mukhabarah itu juga, sama seperti mukhabarah itu. Semua ini hasil tani, yakni bagi tanah kosong kepada seseorang itu untuk dia bertani di situ, untuk dia tanam padi ke ataupun gandum dan sebagainya. Kemudian daripada hasil tanah itu diberikan kepadanya, yakni kepada tuan tanah, sebanyak-sebanyak mana yang dipersetujui. Yabi'u zar'a al-qa'im bil habbi kailan, ataupun hal ini lebih sesuai dengan hak dekat tu, yakni sama dengan muzabanah tu, iaitu seseorang menjual hasil tanaman yang masih berada di pokok tu, yakni kalau padi ataupun gandum dan sebagainya, dengan padi yang sudah dipetik ataupun diketam ataupun dituai kailan secara bersukat. Di sini mana lebih sesuai ni lah muzabanah ni. Tapi ada juga dengan makna hak tadi yang pertama. Seterusnya diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada muhaqalah, muzabanah dan mukhabarah, dan dibeli. Baginda melarang juga dibeli pokok tamar hatta tushqiha, yakni bukan pokok di sini, maksudnya buah tamar, sehingga buah itu tushqiha. Wal ishqah tu maknanya merah lah, nampak merah dia tu, ataupun kuning, sehingga dia menjadi merah ataupun menguning. Au yu'kala minhu syai', atau dapat dimakan sebahagian daripadanya, ataupun sesuatu daripadanya, daripada buah tamar tadi sudah boleh dimakan. Wal muhaqalah, ini tafsiran, iaitu dijual haql, dijual haql bikailin min at-ta'am, ladang, bukan maksudnya jual ladang tu, hasil ladang itu yang masih di atas pokoknya, yang masih pada pokok padi itu dan sebagainya, dengan makanan, yakni padi ataupun lain-lain yang sudah dituai, yang maklum, secara bersukat. Mana serupa dengan muzabanahnya. Cuma muzabanah ni buah kurma, ini hasil tani, gandum, padi dan sebagainya. Wal muzabanah, iaitu dijual, di sini bukan makna an-nakhl, makna pokok kurma tu tidak, yakni buah dia, buah pokok kurma yang di atas pokok tu, bi awsaqin minat tamr, dengan beberapa wasak buah tamar, yakni buah kurma yang sudah dipetik. Wal mukhabarah, mukhabarah ialah 1/3 ataupun 1/4, yakni hasil tanah yang diusahakan, yakni diberikan, yakni kepada tuan tanah tu misalnya, yakni dengan perjanjian begitu. Wa asbahu dzalika, dan seumpama yang tersebut, yakni 1/3 ke, 1/4 ke, separuh ke, dan sebagainya lah. Qala Zaid, Zaid berkata, Zaid bin Abi Unaisah ni, dia berkata, saya kata kepada Atha bin Abi Rabah, adakah engkau telah mendengar Jabir bin Abdullah
menyebutkan perkara ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, ya. Seterusnya riwayat daripada Jabir bin Abdullah lagi, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada muzabanah, muhaqalah, mukhabarah dan bai'is samarah, menjual buah yang hak di atas pokok tu, selagi tidak tushqiha. Saya bertanya, saya kata kepada Sa'id, apa makna tushqihu tu? Tushqiha sana ni. Dia kata tahmar, sehingga dia jadi merah ataupun kuning dan dapat dimakan sebahagian daripada buahnya. Lagi riwayat daripada Jabir lagi, lebih kurang itulah juga. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada muhaqalah, muzabanah dan muawamah dan mukhabarah. Salah seorang daripada perawi ni sebab ya apa nama ni, Imam Muslim ambil daripada dua orang tu guru dia tu kan, Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri dan seorang lagi Muhammad bin Ubaid Al-Ghubari. Dia ambil daripada dua orang. Salah seorang daripada dua orang tu guru dia tu kata begini, bai'us sinin, yakni jual selama beberapa tahun, yakni untuk beberapa tahun, itulah al-muawamah, itulah yang dikatakan muawamah. Wa anith thunya, dan Nabi SAW melarang juga daripada thunya, yang dijual beli yang dikecualikan, yang dikecualikan bahagian yang tidak tentu, kadar yang tidak tentu. Wa rakhasa fil araya, dan baginda membenarkan jual beli araya. Seterusnya riwayat daripada Jabir lagi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, serupa tadi juga, cuma yang melalui isnad ini perawinya tidak ada menyebutkan bai'us sinin, iaitu muawamah. Tak ada sebut tu. Sebab riwayat sebelum ni ada sebut. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada menyewakan tanah, wa an bai'iha as-sinin, dan daripada menjualnya selama beberapa tahun, yakni hasilnya. Menjualnya itu bukan menjual tanah, menjual hasilnya selama beberapa tahun. Wa an bai'is samar, dan baginda melarang juga daripada menjual buah hatta yatiba, sehingga baik buah itu. Itulah dua bab kita baca ni. Sebab ni bab selepas pada ni tentang sewa tanah saja, ini panjang. Hadisnya panjang. Panjang pula sini ni. Sampai kepada musaqat dan muzara'ah pula. Rasanya sekat tu padan dah kali. Tengok dululah. Jadi terjemah, kita terjemah dah. Kita tengok Imam Nawawi sebut dulu lah. Imam Nawawi kesimpulan yang dia buat daripada hadis ini. Ini jual pokok kurma, jual pokok, bukan jual buah. Sebelum pada ni jual buah, ni jual pokok tu sendiri. Boleh jadi pokok tu belum berbuah lagi, dan kalau berbuah macam mana hukumnya? Jadi Imam Nawawi dari segi lurah tu kita tidak perlu bahas lah. Dari segi hukum ni, dia kata di bawah itulah, man ba'a nakhlan qad ubirat fa thamaratuha lil bai', di bawah tu dalam syarah dia tu, dia kata wa fi hadzal hadis, yang beberapa baris lepas tu adalah ni, wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini ada petunjuk ataupun ada pengajaran, iaitu tentang harusnya kita mengahwinkan pokok tamar ataupun pokok-pokok lain lagi. Kita usahalah atas pokok dan tanaman-tanaman kita